Kita akan baca ni adalah yang terakhir bagi mengukuhkan kenyataan awal. Apa dia? Kenyataan awal tu mula sekali selepas ba'isun bila masyaqqah. Kemudian itu kenyataan tu. Jadi ini adalah yang terakhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya istahaqqa hadzal isma qabla ihyaihim. Dan seperti mana bahawasanya Allah yang menghidupkan yang mati selepas telah menghidupkan ia, istahaqqa hadzal isma qabla ihya'i. Jadi kena tengok dia punya ta'alluq dia. Seperti mana bahawasanya dia Allah adalah yang menghidupkan yang mati selepas telah menghidupkan ia. Selepas telah menghidupkan ia. Maksudnya ahya ay bil fi'l. Berhaklah ia akan nama ini sebelum menghidupkan mereka. Dengan bahasa pasar dia, seperti mana Allah Ta'ala selepas dia menghidupkan sesuatu yang mati, dia dipanggil muhyi. Maka begitulah juga dia berhak dinamakan dengan nama ini sebelum dia menghidupkan mereka. Faham? Jadi ini ibarat ni masih lagi macam saya sebut, mengukuhkan kenyataan sebelum ini. Bukan maknanya sebelum perbuatan menghidupkan yang mati itu berlaku, Allah Ta'ala tidak berhak dengan nama muhyi al-mauta. Dia hanya berhak ataupun memperolehi ataupun istifadah ataupun iktasabah nama tersebut setelah perbuatan itu berlaku bil fi'il. Faham? Ataupun berlaku dalam surah tanjizi. Tidak. Itu maksud ibarat ni. Wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya istahaqqa hadzal isma qabla ihya'ihi. Kemudian ibarat seterusnya, kadzalika istahaqqa ismal khaliq qabla insya'ihim. Begitulah seperti yang demikian itu, yang demikian yang telah disebutkan sebelum ini. Seperti yang demikian itulah. Jadi musyar ilaih kepada zalika itu kembali kepada kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya istahaqqa hadzal isma qabla ihya'i. Berhaklah ia akan nama al-khaliq, pencipta, sebelum mengadakan ia, mencipta ia akan mereka. Qabla insya'ihim, sebelum mencipta ia akan mereka. Ini sebenarnya menyanggah yang panjang lebar Syekh bahaskan itu. Beliau berbahas dengan kenyataan yang dipeganglah oleh Salafi pada hari ini dan berasal daripada Syekh Ibn Taymiyah tentang masalah ini. Okey. Jadi ini ibarat ni adalah yang
terakhir dan penyempurna bagi kaedah yang sebelum ini. Khalas. Allahu Akbar. Ada satu perbahasan dalam akidah ni yang merupakan khilaf. Yang ni perbahasan yang asal lah, dasar. Perbahasan yang merupakan khilaf antara Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah. Yang kedua-duanya merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan perbahasan ini dipanggil perbahasan berkaitan dengan sifat takwin. Dipanggil apa? Perbahasan berkaitan dengan sifat takwin. Tidaklah disebut dalam matan ni secara sharih, tetapi daripada isyarat kita dapat mengetahui. Dan bagi mereka yang mempelajari ilmu tauhid perlu memahami khilaf antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Ada beberapa masail yang mereka khilaf, masalah ataupun masail furu' dalam akidah. Salah satu daripadanya adalah masalah yang disebut sebagai sifat takwin. Okey. Kita belajar dalam akidah tentang sifat qudrat. Ini basic yang ulama telah bahagikan kepada dalam bab ta'alluq. Jadi ta'alluq bagi sifat qudrah itu dibahagikan kepada dua. Ta'alluq saluhi qadim dan juga ta'alluq tanjizi hadis. Ibarat-ibarat yang kita bicarakan ini adalah berkaitan dengan mengisbatkan sesuatu sifat kepada Allah, ataupun bersifatnya Allah dengan sesuatu sifat. Jadi sesuatu sifat yang dinisbahkan kepada Allah, contohnya muhyi, itu sifat yang menghidupkan, khaliq yang mencipta, bari yang mencipta, musawwir yang membentuk, dan lain-lain. Jadi sifat ini dia qaim bi zatillah ta'ala. Macam contohnya lah, sifat kita ni, di mana letaknya sifat kita? Sifat kita diletak di mana? Jadi sifat kita, ataupun bila sesuatu tu dipanggil sifat, maksudnya dia adalah sesuatu perkara aradi yang dia qaim, dia ada pada zat mausuf. Tu orang panggil sifat. Faham? Dia tak ada sesuatu itu dipanggil sifat, tapi dia ada luar daripada zat mausuf. Betul tak? Jadi semua sifat-sifat yang Allah menyifatkan dirinya dengan sifat tersebut, ataupun sifat-sifat yang kita sifatkan Allah dengan sifat tersebut, semua sifat itu adalah qadim. Itu khulasah yang kita telah pelajari. Di sana ada nama bagi sifat, nama, sebutan. Kita sebut perkataan Al-Khaliq, itu nama. Satu lagi makna bagi sifat itu. Faham? Makna bagi sifat itu, dan juga nama itu sendiri. Kedua-duanya, bukan salah satu. Bukan hanya dia
bernama Khaliq, tetapi makna Khaliq tu tak ada. Tidak, perkara itu dinafikan oleh Imam Tahawi. Sebab itu Imam Tahawi telah menyebut kedua-dua bahagian itu. Satu, dia menyebut tentang nama. Dia adalah zat yang bernama Khaliq ataupun bersifat Khaliq. Bila? Sejak azali lagi. Bersifat dengan Rabb sejak azali lagi. Bukan sahaja dia bernama Khaliq sejak azali, tapi makna daripada Khaliq itu juga ada dalam dirinya. Faham? Ini dah terangkan, ulang balik. Dan saya dah sebut ada golongan yang mukhalif dengan kenyataan. Ada golongan yang mukhalif dengan kenyataan. Kemudian itu dipanggil ta'alluq saluhi qadim. Kemudian bila kudrat Allah berta'alluq kepada sesuatu yang ma'dum, sesuatu yang tak ada, dengan ta'alluq tanjizi, daripada segi perbuatan khalq, mencipta. Bila ta'alluq sahaja kudrat Allah kepada sesuatu yang ma'dum, dari melalui perbuatan mencipta, maka apa kesan yang berlaku kepada ma'dum tadi? Kesan dia adalah dia keluar daripada tiada kepada ada. Maksudnya dia wujud lah. Bila ta'alluq tanjizi itu kena kepada benda yang ma'dum melalui perbuatan khalq, mencipta, maka dia daripada tiada menjadi ada. Itu dipanggil tanjiz. Faham? Pelaksanaan perbuatan. Bila ta'alluq tanjizi berta'alluq kepada benda yang hidup. Faham? Benda yang hidup. Berta'alluq kepada benda yang hidup melalui perbuatan mematikan, imatah. Maka apa kesan kepada benda hidup tu? Kesan dia adalah apa? Kesan dia matilah. Faham? Kesan dia mati. Dan lain-lain. Contoh yang lain. Jadi kita tak nampak perbuatan Allah. Dengan zatnya kita tak nampak lah. Tapi kita kenal Allah melalui athar qudratihi. Athar qudrati maksudnya kesan-kesan daripada kudratnya. Kesan-kesan. Ada orang lahir, ada orang mati, ada perubahan itu, perubahan ini. Itu semua, setiap perubahan yang berlaku atas muka bumi, setiap perubahan tidak terlepas daripada kudrat Allah. Maksudnya tidak terlepas daripada campur tangan kudrat Allah. Sekecil mana pun perubahan, sekecil mana pun bentuk. Dia punya dalil logik dia yang menunjukkan alam ini ada yang setting dia adalah bila ada sesuatu yang diciptakan alam ni, ada yang bentuk bulat, ada yang bentuk panjang. Itu contoh basic. Bila sesuatu itu dia ada bentuk berbeza-beza. Okey, kalau kita tengok kat luar lah, yang ciptaan manusia, kita tengok ciptaan manusia kan, ada cawan panjang, ada cawan bulat, ada cawan pelbagai kan. Jadi bila kita tengok, tidaklah cawan ni dia membentuk dengan pelbagai saiz, melainkan ada dia punya mukhassis, ada yang berkehendak sehingga terbentuklah dengan pelbagai saiz yang berbeza. Bila perbezaan menunjukkan adanya yang berkehendak. Kalau satu benda tu dia sama je, mungkin tidak ada yang mukhassis kan. Tapi bila ada rupa berbeza-beza, warna berbeza-beza, maka di belakangnya tu mesti ada yang berkehendak. Dia panggil murajjah ataupun dia panggil mukhassis.
Maka yang berkehendak tu yang reka pula, kilang tu, yang buat tu. Itu untuk takrib ilal faham. Maka apatah lagi alam yang terbentang luas dengan beraneka ragam binatangnya, dengan warna-warni dan seumpamanya. Maka di belakangnya itu ada murajjah, ada mukhassis, ada murid yang berkehendak ia berlaku seperti itu. Kerana perbezaan tak mungkin berlaku secara sudfatan. Itu segi logik akal. Perbezaan, sebab itu perbezaan bahasa menunjukkan kepada kebesaran Allah. Perbezaan je. Sebab nak bagi semua benda sama senang, tapi nak membeza-bezakan, apatah lagi perbezaan itu berjumlah jutaan, maka itu tidak mampu dilakukan melainkan yang Maha Berkuasa saja. Macam orang buat kereta lah, dia punya idea tu nak wujudkan variasi berbeza-beza tu bukan senang kan. Dia keluar produk baru, dia tukar mata je. Tu je idea yang dia ada. Nak mewujudkan pelbagai variasi, dia perlu kepintaran. Jadi kepintaran manusia dia ubah bontot je, dia ubah tayar dia. Tapi makhluk ni dia berbeza total 100%. Dan perbezaan itu ada pada jutaan ragam. Maka yang mampu melakukannya adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana sahaja yang boleh melakukan seperti itu. Okey. Jadi kita kembali kepada sifat takwin tadi. Tak sempat untuk sebut, tapi masukkan tentang, mungkin tak pernah dengar sifat takwin. Kita petik, kalau ada kat sini, kita petik dulu dalam matan sebagai panduan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Dalam menurut Maturidiyah ini ada yang disebut sebagai sifat takwin. Yang mengisbatkan sifat takwin ni dia dipanggil Al-Maturidiyah. Adapun Asy'ariyah mengatakan semua kejadian-kejadian ataupun kesan-kesan ataupun perbuatan-perbuatan Allah terhadap makhluk itu, semuanya itu kembali kepada sifat kudrat. Faham? Di sisi Maturidiyah dia ada satu lagi, dia panggil sifat takwin. Faham? Sifat takwin ni adalah contohnya mencipta. Itu sifat takwin. Mematikan, itu dipanggil sifat takwin. Menghidupkan, sifat takwin. Melahirkan, memberi rezeki, membentuk, menghancurkan, mencipta bulat dan lain-lain. Itu semua adalah dipanggil sifat-sifat takwin. Kita mengatakan sama ada menghidupkan, mematikan dan semua mentaswirkan, merupakan, membentukkan dan lain-lain. Semua perbuatan itu dia kembali kepada satu sifat je, iaitu kudrat. Faham? Kudrat kembali kepada kudrat. Allah Ta'ala mencipta. Jadi mencipta ni dia punya mansyak kepada perbuatan itu adalah kudrat lah. Bila diisbatkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala
berkuasa atas segala sesuatu, maka di bawah itulah datangnya semua af'alullah. So af'alullah semuanya itu di bawah sifat qudrat. Tetapi di sisi Maturidiyah tak, dia ada satu lagi sifat yang namanya sifat takwin. Itu dia punya khilaf antara mereka. Dan sifat takwin ni qadim. Dan Asy'ariyah mengatakan af'alullah itu ataupun khalqullah itu adalah hadis. Khalqullah tu hadis. Sebab tu dia ada ta'alluq tanjizi hadis. Hadis tu. Ta'alluq tanjizi hadis baharu. Jadi apa yang baharu? Macam contohnya bila Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Zaid. Sebelum itu Zaid tak ada, sekarang dia ada. Maka itulah baharu. Jadi yang disifatkan dengan baharu itu adalah kesan daripada sifat khalq. Faham? Kesan dia. Maka itu baharu. Kesan daripada sifat Ar-Razzaq, sifat rizq, perbuatan. Kesan daripada perbuatan rizq, memberi rezeki. Maka itu semua adalah baharu. Dan semua itu dia bukan sifat yang berasingan. Semuanya tertakluk kepada yang saya sebutkan tadi, iaitu sifat qudrat. Lepas ni siapa? Ustaz apa? Oh, jelas sikit. Oh, sekali je. Mungkin dia ada dekat sini. Tak ada dalam matan. Ada saya ingat. Allahu Akbar. Kita sambung lagi. Yang tadi itu memadai lah sebagai catatan. Allahu Akbar. Jadi seterusnya, ibarat seterusnya adalah zalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian zalika bi annahu ala kulli syai'in qadir wa kullu syai'in. Zalika bi annahu ala kulli syai'in qadir wa kullu syai'in ilaihi faqir wa huwa laisa faqiran ila syai'in wa kullu amrin alaihi yasir. Ibarat ini dia adalah merupakan illah kepada dakwaan sebelum ni. Faham? Sebelum ini dikeluarkan kenyataan Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini. Jadi ibarat ini adalah seperti illah, sebab. Maksudnya ditanya, mengapakah Allah Ta'ala itu seperti yang kamu dakwakan? Mengapa? Zalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Faham? Jadi jumlah ini dan seterusnya adalah tatimmah, dan dia merupakan illah ataupun sabab bagi ataupun dalil bagi kenyataan sebelum ini. Mengapakah dia itu berhak dengan nama Khaliq sebelum dia mencipta makhluk? Zalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Mengapakah dia memiliki makna rububiyah wala marbub? Zalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Faham? Kerana dengan menafikan salah satu daripada kenyataan sebelum ini, maka maknanya kita telah menafikan kudrat Allah. Faham? Kita menafikan kenyataan annahu ala kulli syai'in qadir. Maksudnya ada sesuatu yang terlepas daripada kudrat Allah. Masa azali. Faham? Ada sesuatu yang luar daripada kudrat Allah.
datangnya nuksan, kekurangan pada zat Allah SWT. Maka semua kenyataan yang saya sebutkan tadi, kata Imam Tahawi, sebabnya adalah berdasarkan akidah yang perlu dipasak dalam diri seorang mukmin, yang diulang berkali-kali dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. So ayat ni kalau ditaammulkan dan diresapi maknanya, maka dia akan menghasilkan satu bentuk kekuatan dalam hati, dan kekuatan bergantung kepada Allah. Tu ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau makrifah dia adalah hati itu, maka orang tu dia akan mempunyai kebergantungan kepada Allah. Tapi kita baca je lah, dia punya makna tu secara hadam, dia tidak sempurna. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita keluarkan apakah sisi balarah dalam ayat ni untuk kita faham dia punya makna dia. Dia ada inna, dia ada taqdim, dia ada penggunaan nakirah, dia ada penggunaan sifat musyabbahah. Itu semua makna yang penegasan di atas penegasan di atas penegasan. Tidak ada sesuatu yang terlepas daripada kudrah Allah. Walaupun pergerakan pasir. Pasir yang bergerak tu pun tak terlepas daripada kudrah Allah. Sebab dia ada i'tiqad ahli falsafah kan. Ahli falsafah ni dia kata dengan bahasa kita lah, Allah Ta'ala handle benda-benda besar je lah. Benda-benda kecil ni itu semua dia gerak sendiri. Allah Ta'ala tak tertakluk. Benda-benda besar, cipta langit, cipta bumi, cipta tapi dalam Quran Allah Ta'ala sebut daun yang gugur pun di bawah pengetahuan Allah. Dan dia juga ada akidah yang sesat yang mengatakan ilmu Allah Ta'ala ni dia hanya bertakluk kepada benda-benda yang besar, benda-benda yang kulli. Benda yang juzu, benda yang remeh, benda yang kecil-kecil ni, seperti pasir bergerak kan, kita selalu bayar pasir bergerak pun Allah Ta'ala tahu. Dia kata tak, itu semua tak ada bertakluk dengan ilmu Allah, sebab benda tu remeh kan. Tak tahu pasir bergerak pun, orang tu tak dipanggil jahil. Dia jahil. Maksudnya kalau kita katalah pasir yang bergerak di dasar laut tu Allah Ta'ala tahu, tidak tahu. Jadi dia tidak menjejaskan sifat Allah Ta'ala sebagai maha mengetahui, sebab benda tu remeh, tak tahu pun tak ada masalah. Dia cakap macam tu, dia berhujah seperti itu. Tapi itu adalah akidah yang salah. Mungkin benda manusia tidak akan disifatkan dengan jahil kan. So manusia memang dia itu sendiri dah kurang. Tapi bila zat itu yang disifatkan, dan dia sendiri telah sifatkan dirinya bahawasanya dia tahu semua perkara. Dia kata semua perkara, benda yang pergerakan pasir itu pun perkara juga. Allah Ta'ala yang isbatkan bahawasanya dia tahu semua perkara, maka pasir yang kecil itu juga perkara. Maka isbatlah sifat Allah pada pasir yang kecil tadi. Wallahu a'lam. Subhanallah.